Jangan percaya. Semua pelaburan-pelaburan yang ada dekat luar sana tu semuanya fake. Ni aku nak bagi tahu. Sebab apa? Sebab korang perlu ambil tahu berapa ramai scammer-scammer kat luar sana. Malah scammer-scammer ni dia mempergunakan agama, berperwatakan nampak macam Islamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Datuk Muhammad Zawawi bin Yusuf, panel syariah kepada Genius Group. Jangan percaya. Semua pelaburan-pelaburan yang ada dekat luar sana tu semuanya fake. Semuanya menipu. Semuanya mereka ni mengot keuntungan demi kepuasan hawa nafsu mereka yang mereka ambil untuk disembah dan menjadikan ianya sebagai Tuhan. Faham tak? Jadi korang jangan percaya sangat pasal-pasal benda-benda korang nak tambah pendapatan lah, pelaburan lah, apa. Korang simpan saja emas. Simpan sendiri. Tak perlu nak satu institusi yang simpankan ke apa ke, letak dekat ni lah, dekat bank-bank ke. Tak perlu. Korang simpan sendiri. Kalau apa-apa terjadi, lockdown ke apa, shutdown ke apa kan, korang ada sesuatu dekat tangan korang. Sebab diorang ni penipu semua. Semuanya penipu. Jadi korang nak buat pelaburan ke apa ke, tak perlu. Tak perlu. Korang berniaga je. Biarlah berniaga tu kecil-kecilan. Korang tak perlu pun nak letak pelaburan dekat sesuatu tempat tu semata-mata untuk mendapatkan keuntungan atas daripada usaha ataupun kerja-kerja riba ni. Takkanlah korang nak duit didagangkan dengan menggunakan duit. Itu riba. Korang dapat keuntungan atas riba. Takkan itu pun korang nak kena bagi tahu. Takkan tak belajar muamalat. Faham tak? Sebab nampak tak yang janggut-janggut macam ni, panjang-panjang macam tu. Lepas tu yang macam apa, janggut-janggut nampak Islamik, cerita pasal Al-Quran, cerita pasal sunnah, cerita pasal sirah, cerita pasal hadis. Tapi sebenarnya mereka inilah yang bertopengkan syaitan. Manusia yang bertopengkan syaitan. Faham tak? Tolonglah korang, sampai bila nak kena tipu? Tak ada yang baiknya korang letak pelaburan. Tak ada. Bila korang letak sesuatu pelaburan, korang nak letak apa, duit korang kan, korang kena kerja kat tempat tu. Korang kena kerja. Kau ingat saya senang ke nak sleeping partner macam tu je? Tak. Dalam Islam, kau sleeping partner tapi kau kena bekerja kat tempat tu. Itu cara Islam. Tapi hari ni berapa ramai orang tak tahu pasal ilmu muamalat ni. Sebab apa? Sebab tak belajar. Sebab apa? Sebab kena tipu dekat institusi pembelajaran kita. Inilah dia. Ini yang terjadi. Itu yang keluarnya ulama-ulama masuk, yang mereka mengeluarkan fatwa yang ni boleh, bank ni kita boleh Islamkan. Bank ini kita boleh mualafkan. Apa kejadiannya? Insurans kita boleh takafulkan. Nampak macam Islamik, tapi inilah realiti penipuan-penipuan. Sebenarnya mereka ambil duit korang ni, diorang simpan untuk menempiaskan hawa nafsu mereka. Korang jangan percaya. Ya, walaupun apa-apa pun, kau nak buat apa, nak pergi haji ke, kau nak simpan duit ke, simpan sendiri. Simpan sendiri. Dan aku ingatkan pada korang, simpan dalam bentuk emas ataupun perak. Korang tak perlu nak simpan duit. Sebab duit ni dia ada susut nilai. Dia setiap hari ada susut nilai. Sebab tu waktu 10 tahun yang lepas, RM50 ni kita macam tu boleh beli banyak. Tapi 10 tahun kemudian, apa yang kita boleh beli? Tak boleh beli apa-apa. Boleh beli 2-3 barang je. Sebab apa? Kita ada. Inilah dia penipuan. Tapi kalau kau simpan emas, insya-Allah dia ada janji Allah Subhanahu Taala. Tapi berpada-pada jangan sampai kita ni tamak menyimpan. Sebab kita ni dalam rukun Islam kita ada zakat. Zakat tu maksud dia kita kena memberi. Kita kena ada sifat memberi, bukannya sifat menyimpan. Sebab itu para sahabat sahabiah, mereka ni tak ada sifat mengambil. Tapi hari ni kita banyak mengambil. Ambil riba, ambil takaful, ambil insurans, ambil apa-apa, bla 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 bla. Semua nak ambil. Aku dari dulu lagi dah bercakap lah dekat yang mereka ini yang mengikut si janggut straightener ni. Aku dah bagi tahu dah. Banyak kali aku bagi tahu dekat mereka lah, yang mereka ikut ni. Diorang kata itulah dia punya apa, idola dia, itulah dia punya bos, itulah bos dia baik apa. Tak, aku cakap kat diorang, tak, ini semua penipu. Ni macam mana satu benda
Daripada air boleh jadi minyak. Dia punya bisnes tu. Kio apa dah. Kan? Apa benda, tapi sebenarnya benda tu tak ada pun. Scammer. Mereka ni mengambil kesempatan. Mereka mewujudkan satu benda perniagaan yang tidak ada. Mereka letak perniagaan mereka jauh-jauh supaya apa? Orang tak tahu, tak dapat dikesan. Penipu. Boleh. Minyak boleh jadi diesel. Kau ni macam korun. Faham tak? Itu ada. Tapi ada juga orang percaya. Ramai orang percaya. Ramai orang kena tipu. Sebab apa? Sebab jahil. Sebab apa? Sebab meletakkan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan yang disembah. Sebab nak kaya. Sebab apa? Nak hidup senang. Sebab nak beli kereta besar. Nak beli rumah besar. Semua kita nak pergi melancong sana sini. Tak. Dunia ni bagi orang mukmin seperti penjara. Orang mukmin seperti penjara. Ini semua kita nak tiru cara kehidupan orang-orang kafir. Orang kafir ni memang mereka jadikan dunia ni seperti syurga. Mereka nak buat apa itu suka hati diorang, bebas. Kita ni tak bebas. Dalam rukun Islam, dalam rukun iman, tiada kebebasan. Kita ni kena menahan diri. Islam ini datang yang diperangi. Nabi SAW diperangi disebabkan bukan sebab jubah, bukan sebab serban, kopiah, bukan sebab janggut, bukan sebab siwak, tapi diperangi disebabkan yang Nabi bawa, iaitu rukun Islam dengan rukun iman. Itu yang membuatkan Nabi dikecam, Nabi dihina, Nabi dipijak-pijak. Dan Allah SWT perintahkan Nabi hijrah. Sebab apa? Rukun Islam, rukun iman ni. Tapi hari ni orang tak sedar. Kita tengok orang kafir hidup macam ni, macam tu, kita pun nak. Mana boleh? Kita Islam tak boleh ikut cara orang kafir. Kita ada cara kita. Dan bantuan Allah bukan ikut cara orang kafir. Bantuan Allah ikut cara macam mana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ni? Semua penipu-penipu ni korang boleh percaya. Orang yang bercakap benar kan, bertentangan dengan hawa nafsu korang tak nak percaya. Macam aku sampaikan, berapa banyak aku cerita pasal aurat, ni salah. Bukan sebab aku baik, tapi ini perintah Allah SWT. Allah yang suruh. Kuntum khair, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah perintahkan kita ni mencegah, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah manusia pada kemungkaran. Tapi hari ni bila kita cakap, orang suka kita dengar pasal kebaikan je. Tapi pasal kemungkaran ni kita tak nak dengar. Kita rasa lepas tu kita ada orang cakap, kau ni macam alim-alim, kau bukan ustaz, kau bukan apa, kau lah yang terpaling Islam. Bukan. Kau lah terpaling syurga. Bukan. Kau lah ahli syurga. Bukan. Tapi ini aku kena buat. Aku pun belum tentu lagi aku boleh masuk syurga. Orang tegur tu sebab agama ni adalah agama nasihat. Kalau korang tak boleh dengar nasihat, korang bukan beragama Islam. Iman korang tak cukup. Tak cukup utuh. Sebab kita nak jadi baik, kita kena terima nasihat. Takkan kita tak boleh terima nasihat? Egonya kita. Bermakna kita ni ego dengan Allah. Allah bagi nasihat pada kita. Setiap perjalanan kehidupan kita, Allah hantar seseorang untuk betulkan kehidupan kita. Tapi kita hari ni belagak, angkuh, sombong. Macam ilmu kita ni tinggi sangat. Tak, aku ilmu tak tinggi. Sebab tu aku kena cakap. Berapa ramai ulama-ulama maksud menggunakan agama untuk menempiaskan hawa nafsu mereka, untuk mencari dunia mereka. Bila aku cakap, korang tak nak dengar. Korang kata aku ni alah palatau lah, apalah. Inilah nasib. Inilah nasib kita nanti. Sampai anak-anak kita pun tak boleh dengar nasihat. Sebab apa? Sebab kita tak nak dengar nasihat orang. Allahu Akbar. Tolonglah kita kena berubah. Kita kena kembali kepada Islam yang sebenar. Kita kena kembali dan kita kena menegakkan. Kita kena mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala, meletakkan rukun Islam, rukun iman paling atas. Paling atas. Menahan diri. Orang kafir buat tu, kita tak boleh buat. Orang lain menempiaskan hawa nafsu, kita tak boleh. Kita tak boleh. Sebab tempat kita ni Allah bagi dekat syurga. Sebab itulah syurga ni penuh dengan hawa nafsu yang kita tak boleh buat dekat dunia. Tolonglah aku merayulah. Supaya apa? Rintihan aku ini supaya ada di kalangan kecil untuk
Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan hidayah. Aku tahu bila perkara yang benar ni disampaikan, tak ramai pun yang suka. Sedikit saja. Macam tu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat dilantik menjadi rasul, berapa ramai yang terima Islam? Tak ramai. Di kalangan dekat orang Mekah tak ramai, 76 orang. Tak sampai 100 orang. Apabila Allah SWT perintahkan yang mereka ini orang-orang yang beriman, benar-benar beriman, maka korang kena hijrah. Berapa ramai yang hijrah? Daripada 76 orang tu 45 orang saja yang hijrah, yang menjadi muhajirin. Tak ramai. Sebab apa? Sebab agama ini menahan nafsu, menahan diri. Sebab tu ramai orang tak nak ikut. Sebab itu Nabi SAW diperangi. Orang semua nak dunia, nak juga dibalas dekat dunia. Kita tak nak dibalas untuk dekat akhirat. Kita nak juga, tak nak banyak, nak juga sikit. Allahu Akbar. Tolonglah. Macam muka-muka macam ni korang boleh percaya. Hati-hati. Hati-hati. Bila seseorang tu bawa kemewahan, bawa kekayaan, hati-hati. Sebab kebanyakannya dajjal-dajjal yang akan bawa macam tu. Dajjal-dajjal akan bawa macam tu. Dia akan bawa nampak macam air, tapi sebenarnya api. Carilah orang-orang yang macam apa yang dia cakap terus sok kita terasa. Sebab itulah kebenaran. Tapi kalau kita suka, itulah dia yang dibawa oleh Dajjal. Hawa nafsu. Kita suka dengan benda-benda yang batil. Tapi bila benda-benda yang bertentangan dengan hawa nafsu kita tak suka. Itulah kebenaran. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni baru betul.